Hari ini saya akan berkongsi secara ringkas tentang metafizik. Metafizik berasal daripada dua perkataan, iaitu meta yang bermaksud melampaui dan fizik yang merujuk kepada alam fizikal. Jadi secara mudahnya, maksud metafizik ialah kajian tentang sesuatu yang melampaui alam fizikal, dan juga metafizik menjawab persoalan-persoalan besar seperti apakah hakikat kewujudan? Adakah Tuhan wujud? Apa yang berlaku selepas mati? Soalan-soalan ini tidak boleh dijawab oleh sains semata-mata, tetapi memerlukan renungan falsafah dan kepercayaan spiritual. Dalam kajian metafizik, terdapat beberapa bidang utama seperti ontologi, iaitu kajian tentang kewujudan kosmologi yang mengkaji asal-usul alam semesta dan juga hubungan antara minda dan jiri. Metafizik juga memainkan peranan penting dalam agama, terutamanya dalam memahami konsep ketuhanan, roh dan kehidupan selepas mati dalam Islam. Metafizik sangat berkait rapat dengan konsep tauhid, kerohanian dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kesimpulannya, metafizik membantu kita melihat dunia bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan akal dan hati. Memahami bukan sahaja apa yang nampak, tetapi juga apa yang tersembunyi di sebaliknya. Sekian, terima kasih. Metafizik, satu cabang ilmu yang sering dianggap rumit, tetapi sebenarnya ia wujud dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya, sebelum makan, kita berdoa. Ia bukan sekadar rutin atau adat. Tindakan ini kelihatan biasa, namun ia melibatkan niat, getaran tenaga, dan kesedaran diri. Dalam metafizik, setiap niat membawa getaran. Doa bukan sekadar kata-kata. Ia mencipta frekuensi positif yang boleh mempengaruhi makanan, tubuh, dan emosi kita. Inilah metafizik, bagaimana unsur tak nampak seperti niat dan doa memberi kesan dalam dunia fizikal. Jadi, dengan amalan kecil seperti ini, kita sebenarnya memperkuat hubungan antara jasad, minda, dan roh. Kita mencipta kesedaran bukan hanya untuk makan, tapi untuk hidup lebih bermakna dan seimbang. Metafizik bukanlah sesuatu yang jauh. Ia bermula dalam diri kita dan hadir dalam setiap tindakan kecil, seperti berdoa sebelum makan. Maaf bertanya, tapi saya ingin tahu kenapa kamu semua selalu berdoa sebelum makan. Saya perhatikan kamu tidak pernah tertinggal. Pertanyaan yang baik, Mak. Bagi saya, berdoa sebelum makan adalah tanda kesyukuran. Saya menganggap makanan ini sebagai satu rezeki, bukan sesuatu yang saya berhak miliki begitu saja. Doa yang ringkas itu membuat saya menghargai segala usaha daripada petani yang menanam sehinggalah kepada individu yang menyediakan makanan. Ia seperti memberi ruang untuk berhenti sejenak sebelum kita menjamu selera. Menarik, tetapi bukankah berdoa itu seperti tidak perlu? Terutamanya jika kita sendiri yang membeli atau memasak makanan itu, siapa sebenarnya yang anda doakan? Soalan yang wajar, Asang. Bagi saya, doa merupakan pengiktirafan bahawa kehidupan ini saling berkait. Walaupun saya membayar untuk makanan tersebut, saya tidak mencipta cahaya matahari, hujan, atau kehidupan itu sendiri. Saya berdoa kepada Tuhan sebagai peringatan bahawa saya tidak memperoleh semuanya seorang diri. Ia mengenai kerendahan hati. Baiklah, saya faham. Tapi satu lagi soalan. Adakah kamu benar-benar percaya bahawa doa yang ringkas itu memberi kesan? Adakah ia benar-benar membawa perubahan? Sebenarnya berdoa bukan saja mengubah makanan bukan saja dapat mengubah makanan secara fizikal lah. Tapi dia dapat macam membawa kesan rohani kepada kita. Doa memberi ruang kesedaran kepada kita bahawa kita meminta kepada Tuhan yang telah memberikan kita makanan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkati rezeki kita, dan keberkatan rezeki itu penting, kerana keberkatan rezeki itu
dia akan memberi kesan yang baik kepada hati kita, kepada jiwa kita, macam ketenangan jiwa, macam dengan makanan yang halal yang kita makan ni, kita membuatkan badan kita sehat, dan dengan badan yang sihat kita dapat beribadah pada Tuhan kita. Dia juga macam pelindung metafizik agar makanan tidak memberi mudarat, sebab kita sudah pun bertawakal, kita berdoa kepada Tuhan yang memberi perlindungan dekat kita, sebaik-baik pelindung. Kita mohon perlindungan dengan dia, dengan makanan ini tidak membawa mudarat kepada kita, maka tidak akan mempengaruhilah hati dan jiwa kita. Saya tidak pernah melihatnya dari sudut itu. Rupanya ia bukan sekadar soal agama. Ia tentang cara kita melihat kehidupan. Mungkin saya patut mencupainya sekolah yang itu. Kurang-kurangnya saya akan lebih menghargai makanan saya. Dan siapa tahu mungkin detik tenang sebelum makan menjadi saat paling damai di antara di hari kita. Benar. Dan tiada siapa pernah menyesal kerana menjadi lebih bersyukur. Saya Desta Ambut, saya akan beritahu untuk kesimpulan seluruh pembatangan ini. Okey. Kita dapat lihat bahawa doa sebelum makan bukanlah sekadar satu amalan biasa, tetapi sebenarnya mencerminkan kepercayaan yang lebih mendalam, iaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. So, dalam falsafah, terutamanya dalam bidang metafizik, kita mengkaji perkara yang tidak boleh dilihat atau dibuktikan secara saintifik. So, maka amalan berdoa sebelum makan ini boleh dikaitkan dengan konsep metafizik kerana ia melibatkan keyakinan bahawa doa kita akan memberi kesan kepada sesuatu yang fizikal. Dalam hari ini, makanan dan keberkatan terkandung di dalamnya. Walaupun dari sudut pandangan luar, ia mungkin dilihat hanya sebagai budaya atau adat turun-temurun, tetapi bagi mereka yang benar-benar yakin, ia adalah satu bentuk komunikasi rohani dan bukti kewujudan alam di luar fizikal. So, jadi kesimpulannya, amalan budaya berdoa sebelum makan bukan sahaja mencerminkan nilai spiritual seseorang, tetapi juga menghubungkan kita dengan konsep metafizik, iaitu satu dimensi realiti yang tidak dapat dilihat, tetapi dipercayai memberi kesan dalam kehidupan seharian. Dari itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.